Raja di sebelah menunjukkan keratan rentas bagi sebuah mangkuk berbentuk parabola yang fungsinya boleh diwakili oleh Y sama dengan AX kuasa 2. Diameter dan kedalaman mangkuk itu masing-masing ialah 12 cm dan 2 cm. Tunjukkan bahawa A sama dengan 1/18. Seterusnya, cari isi padu dalam sebutan pi untuk bahagian dalaman mangkuk tersebut. Okey, jadi persamaannya ialah Y sama dengan AX kuasa 2. Jadi kita tahu apabila X sama dengan kosong, Y pun automatik akan jadi kosong. Sebab A darab dengan kosong, Y akan dapat kosong. Jadi kita boleh lukis paksi X dan Y di sini. Okey, sebab apabila X kosong, Y pun kosong. Jadi kita boleh tanda begini, kosong di sini. Okey, apabila paksi X dan Y di sini, yang ini di tengah-tengah, maka di sini X-nya adalah sama dengan 6. Sebab 12 bahagi 2. Dan sini negatif 6. Tingginya 2, jadi tinggi di sini 2. Okey, kita boleh pilih satu koordinat untuk cari nilai A. Okey, katakan saya ambil koordinat titik di sini. Kalau di sini X-nya 6, Y-nya 2. Okey, jadi kita ganti Y sama dengan AX kuasa 2. Y sama dengan 2. X sama dengan 6. Okey, lepas tu kita mau cari A, jadi 2/36, maka A sama dengan 1/18. Okey, seterusnya kita mau cari isi padu. Okey, kita boleh buat lengkung ini pusing pada paksi Y untuk dapat isi padu di dalam. Okey, jadi kita boleh buat isi padu sama dengan pengamiran pi. Okey, pusing di paksi Y. Jadi sini X kuasa 2. Dan kita pusing dari 0 hingga tingginya 2. 0 hingga 2. Okey, jadi kita boleh keluarkan pi, kamilkan dari 0 hingga 2. X kuasa 2 sama dengan apa? Okey, jadi kamu tengok persamaan ini. Y sama dengan AX kuasa 2. A ialah 1/18. Jadi kalau saya mau X kuasa 2, pindah 18 ke sebelah. Jadi 18Y sama dengan X kuasa 2. Jadi di sini X kuasa 2-nya sama dengan 18Y. Lepas tu baru kita kamilkan. Kamilkan 18Y, kita dapat 18Y kuasa 2/2. Okey, yang ini boleh pemudahkan. Jadi 9Y kuasa 2. Kita ganti dulu 2 ke tempat Y. Lepas tu ganti dengan 0. Okey, lepas tu kita boleh kira. Jawapannya sama dengan 36 pi. Raja di sebelah menunjukkan keratan rentas bagi sebuah tudung saji rotan berbentuk parabola yang diwakili oleh persamaan Y sama dengan negatif KX kuasa 2. Dengan keadaan Y ialah tinggi dalam meter dan X ialah jejari dalam meter bagi tudung saji itu. Okey, soalan A tunjukkan bahawa K sama dengan 1/50 dan soalan B cari isi padu dalam sebutan pi. Okey, jadi yang pertama kita perlu tahu di mana letaknya paksi X dan paksi Y. Kalau kamu tengok persamaan ini, Y sama dengan negatif KX kuasa 2. Apakah nilai Y apabila X sama dengan 0? Okey, kalau X sama dengan 0, automatik Y pun akan sama dengan 0. Sebab apa-apa nilai darab 0, dia tetap 0. Jadi kita tahu lengkung itu akan bersilang di 0,0 begini. Okey, atau saya terus lukis di gambar ini paksi Y dan paksi X. Okey, lepas tu tingginya 50. Maka sampai sini dia di bawah paksi X. Jadi negatif 50 dan diameternya 100. Jadi apabila bahagi 2, sini 50, sebelah sini negatif 50. Okey, jadi dari maklumat ini kita boleh ganti masuk ke persamaan Y sama dengan negatif KX kuasa 2. Okey, kita pilih satu koordinat. Okey, kalau di sini koordinatnya X 50, Y negatif 50. Okey, jadi kita ganti Y negatif 50, negatif K, X 50 kuasa 2. Okey, jadi negatif ni boleh hapus. 50 kuasa 2, 2500. Darab dengan K. Jadi K sama dengan 50/2500.
2,500, iaitu K sama dengan 1/50. Terusnya kita perlu cari isi padu. Okey, jadi untuk dapatkan isi padu ini, kita boleh buat putaran ikut paksi Y untuk lengkung ini. Okey, jadi isi padu sama dengan pengamiran pi. Sekarang kita mau putar pada paksi Y. Jadi dy di belakang, yang tengah-tengah ni X kuasa 2. Okey, dan kita perlu kamilkan dari negatif 50. Dari negatif 50 hingga 0. Okey, jadi sekarang kita mau sebutan X kuasa 2 sama dengan apa? Okey, persamaan kita ialah Y sama dengan negatif KX kuasa 2. Dan K adalah sama dengan 1/50. Jadi kita pindah 50 ke sebelah, termasuk negatif ni. Jadi negatif 50Y sama dengan X kuasa 2. Okey, jadi untuk cari isi padu, kita boleh pindah pi ke depan. Dan X kuasa 2 adalah sama dengan negatif 50Y. Okey, lepas tu kita buat pengamiran Y kuasa 1. Okey, kuasa tambah 1 bahagi kuasa. Dan kita permudahkan, dapat negatif 25Y kuasa 2. Dan kita perlu masuk nombor kosong dulu. Okey, apabila kita ganti kosong, okey, kosong kuasa 2, lepas tu tolak negatif 25, negatif 50 masuk ke tempat Y kuasa 2. Okey, jadi sini kosong. Yang di sini negatif akan tukar jadi positif. 62,500. Jadi isi padunya sama dengan 62,500 pi. Raja di sebelah menunjukkan keratan rentas sebuah penutup mesin yang dihasilkan oleh mesin pencetak 3D. Penutup itu dibuat daripada sejenis bahan pencetak, iaitu filamen plastik. Bahagian dalam dan bahagian luar penutup itu masing-masing boleh diwakili oleh persamaan ini dan ini. Okey, jadi yang ini ialah bahagian dalam dan persamaan ini ialah bahagian luar. Anggakan kos dalam ringgit filamen plastik yang digunakan untuk menghasilkan 20 penutup yang sama jika harga 1 cm padu filamen plastik ialah 7 sen. Okey, jadi di sini kita perlu tahu di mana letaknya paksi X dan paksi Y. Okey, kita tengok persamaan yang dalam dulu. Y sama dengan negatif 1/16 X kuasa 2 tambah 2.8. Okey, kita mau cari kedudukan Y apabila X sama dengan kosong. Okey, kalau X sama dengan kosong, yang nilai ini dia sudah kosong, jadi Y sama dengan 2.8. Maksudnya apabila X kosong, Y-nya adalah di atas 2.8. Okey, jadi lengkungnya begini. Okey, dan untuk persamaan di luar itu, Y sama dengan negatif 1/20 X kuasa 2 tambah 3. Kalau X kosong, yang ini akan jadi kosong. Jadi Y sama dengan 3. Maksudnya lengkung yang di luar itu dia akan terletak di bahagian atas. Okey, yang ini 2.8. Jadi kalau Y sama dengan 3, dia tinggi sikit lah. Ini yang bahagian luar, tingginya 3. Okey, jadi saya terus lukis paksi X dan Y di gambar ini. Okey, sini Y dan sini X. Jadi untuk dapatkan isi padu filamen plastik, kita boleh kamilkan persamaan di luar, lepas tu tolak dengan persamaan di dalam. Okey, jadi persamaan yang luar kita guna ini. Kita mau putarkan pada paksi Y supaya dapat bahagian dalam. Jadi rumus untuk dapat isi padu di paksi Y ialah pi X kuasa 2 dy. Jadi persamaan yang luar ini kita perlu dapatkan X kuasa 2. Okey, jadi kita pindahkan yang negatif ini ke sebelah. Jadi 1/20 X kuasa 2 sama dengan 3. Y pindah ke sini. Jadi tolak Y. Jadi X kuasa 2 sama dengan 20 darab 3 tolak Y. Iaitu 60 tolak 20 Y. Okey, dan untuk bahagian luar ini, kita perlu kamilkan dari 0 hingga 3 sebab tingginya 3. Okey, jadi kita kamilkan dari 0 hingga 3. Pi X kuasa 2 ialah ini. 60 tolak 20Y.
Okey, pindah pi ke depan dan kita kamilkan 60 dapat 60y. Kamilkan 20y dapat 20y kuasa 2 per 2. Dan kita permudahkan 20 per 2 ni dapat 10y kuasa 2. Okey, seterusnya kita ganti masuk 3. Jadi 60 darab 3 tolak 10, y ganti dengan 3. Apabila kita ganti dengan kosong, kedua-dua sebutan ni kosong. Jadi apabila kita kira, kita akan dapat 90 pi. Ini yang bahagian luar. Okey, sekarang kita mau kira yang bahagian dalam pula. Untuk bahagian dalam, persamaannya ialah ini. Y sama dengan negatif 1 per 16 X kuasa 2 tambah 2.8. Okey, jadi isi padunya sama juga kita guna rumus ini. Jadi kita perlu cari X kuasa 2. Okey, pindah yang negatif ini ke sebelah. Sini 2.8, pindah Y ke sini, jadi tolak Y. Okey, pindah 16, jadi darab dengan 16. Okey, lepas tu kembangkan kurungan ini, kita dapat 44.8 tolak 16 Y. Okey, jadi sekarang saya mau cari isi padu untuk bahagian dalam. Okey, untuk dalam, sebab tingginya ialah 2.8 sahaja, jadi kita kamilkan dari 0 hingga 2.8. Okey, lepas tu pi boleh terus letak di depan. X kuasa 2 ialah 44.8 tolak 16 Y. Okey, jadi kita kamilkan. Kamilkan nombor, kita letak Y sahaja. Kamilkan 16Y per 2. Okey, yang di dalam kurungan kita boleh permudahkan. Jadi 8Y kuasa 2. Okey, seterusnya macam biasa kita ganti masuk nombor di tempat Y. Okey, ganti 2.8. Ganti 2.8 kuasa 2. Apabila ganti kosong, nilai ini akan jadi kosong. Okey, lepas tu kita kira, kita dapat 62.72 pi. Okey, ini ialah bahagian dalam. Jadi berapakah isi padu plastik yang kita perlu? Kita guna yang isi padu luar tolak dengan isi padu yang di dalam. Okey, jadi isi padu plastik untuk satu botol 90 pi tolak 62.72 pi. Okey, jawapannya sama dengan 27.28 pi. Okey, lepas tu kita boleh darab dengan pi, jadi 85.71. Okey, seterusnya kita perlu cari kos. Okey, jadi ini isi padu untuk satu penutup. Sekarang ada 20 penutup. Okey, 20 penutup dan harganya 1 cm padu ialah 7 sen. Jadi kita darab 20 darab dengan 7 sen, 0.07. Jadi jawapannya sama dengan RM120. Kadar penyusutan nilai harga bagi sebuah kereta dalam masa setahun diberi oleh persamaan ini. A ialah nilai harga asal dalam ringgit Malaysia dan T ialah bilangan tahun kereta itu dibeli. Okey, soalan A. Diberi harga asal sebuah kereta ialah 48,000. Cari harga kereta itu selepas 7 tahun. Okey, jadi apabila kita diberi kadar penyusutan nilai ST ini, okey, yang ini kita boleh terus darab masuk. Jadi 20A per 1,000 tolak AT per 1,000. Okey, yang ini ialah kadar penyusutan nilai. Jadi kita boleh cari nilainya dengan kamilkan fungsi ini. Okey, yang ini pun boleh permudahkan. Jadi A per 50, AT per 1,000. Okey, kalau sini T, di sini kita akan kamilkan terhadap T. Okey, maksudnya selepas kita kamilkan fungsi ini, kita akan dapat nilai yang dia susut. Okey, jadi A per 50 kamil terhadap T akan dapat AT per 50. Yang ini ada sebutan T, jadi AT kuasa 2 per 1,000 darab dengan 2. Okey, jadi sekarang untuk soalan A, harga kereta ialah 48,000. Harga asal ialah huruf A. Jadi kita ganti A dengan 48,000 dan T ialah bilangan tahun. Dia mau selepas 7 tahun. Jadi darab dengan 7. Okey, A ganti dengan nilai asal, T tahun. Lepas tu kirakan nilainya.
Okey, kamu akan dapat 6,720 tolak dengan 1,176. Okey, ini ialah harga yang dia merosot. Okey, dia semakin kurang harganya. Okey, jadi berapakah harga kereta itu? Kita guna harga asal tolak dengan harga ini yang dia menyusut. Okey, harga asal 48,000 tolak dengan susut nilai. Jadi nilai harga selepas 7 tahun ialah 42,456. Untuk soalan B, jika harga asalnya ialah 88,500, cari peratus susut nilai kereta tersebut selepas 5 tahun. Jadi kita masih boleh guna S sama dengan ini yang kita sudah ambil tadi. Cuma kita tukar nilai asalnya. Okey, ini yang susut nilai ya. Jadi nilai asalnya darab dengan bilangan tahun, iaitu 5 tahun. Per 50 tolak. Okey, A lagi masuk nilai asal. Dan bilangan tahunnya 5 kuasa 2 per 2000. Okey, lepas tu tekan kalkulator, kamu akan dapat tolak 1000. Okey, jadi nilai yang susut tu ialah 7,743.75 sen. Untuk cari peratus susutan nilai, kita guna nilai yang menyusut bahagi dengan nilai asal darab dengan 100. Jadi peratus susut nilai ialah 8.75. Dalam satu kajian, didapati bahawa kadar pertambahan luas bagi koloni bakteria pada agar-agar magma boleh diwakili oleh DADT sama dengan 2T tambah 5. Dengan keadaan A ialah luas koloni bakteria dan T ialah masa dalam saat apabila bakteria dikulturkan pada agar-agar. Diberi bahawa bilangan bakteria bagi setiap keluasan 1 cm persegi ialah 1 juta sel. Okey, dan koloni bakteria mempunyai ketebalan 1 sel sahaja. Cari bilangan bakteria selepas 5 saat. Okey, jadi apabila kita diberi DADT, kita boleh cari A dengan buat pengamiran. Okey, macam yang DT ni pindah ke sebelah lah. Okey, dia pengamiran. Jadi DT begini. Okey, jadi kita kamilkan ini, kita akan dapat fungsi untuk cari luas. Okey, kamilkan terhadap T. T kuasa 2 per 2, kamilkan 5 dapat 5. Jadi luasnya sama dengan T kuasa 2 tambah 5T. Okey, dan kita perlu cari bilangan bakteria selepas 5 saat. Okey, maksudnya mula-mula 0 saat sehingga 5 saat. Jadi kita kamilkan dari 0 hingga 5. Okey, jadi kita ganti masuk 5 ke tempat T. Apabila ganti dengan 0, 0 kuasa 2 dapat 0, 5 darab 0 pun dapat 0. Okey, jadi kita akan dapat 50. Okey, luasnya 50. Jadi ada berapa sel? Okay, bilangan selnya 1 cm persegi ialah 1 juta. Kalau 50, okay, 50 darab dengan 1 juta. Jadi 5 darab 10 kuasa 7. Sebuah kilang menghasilkan minyak masak sawit. Didapati bahawa sebuah tangki minyak yang berbentuk silinder di kilang tersebut mengalami kebocoran. Tinggi minyak dalam tangki itu berkurang dengan kadar 5 cm per minit. Dan kadar perubahan isi padu diberi oleh ini. Diberi keadaan T ialah masa dalam minit. Cari isi padu minyak yang mengalir keluar daripada tangki itu selepas setengah jam. Okey, jadi yang pertama kita boleh dapat dari soalan ialah tinggi minyak berkurang dengan kadar 5. Okey, jadi tinggi kita boleh guna H. Tinggi dan kadar jadi DH. DT sama dengan 5. Okey, lepas tu kadar perubahan isi padu. Okay, kita diberi dV DH sama dengan 3 per 5 T tolak 6. Okey, yang kita mau cari ialah isi padu. Kita mau cari isi padu, lepas tu ada kaitan dengan masa. Masa di sini ialah T. Okey, jadi boleh kita kaitkan isi padu dV dengan masa dt. Okey, jadi di sini ada 3 sebutan V, H dengan T. Okey, dV, dt. Jadi sebutan di tengah-tengah tu kita boleh letak DH, DH. Okey, dV, DH. Yang ini dV, DH. Jadi 3 per 5 T tolak dengan 6. Darab dengan DH, dt. Okey, letak kurungan, darab dengan 5. Okey, jadi kembangkan dapat 3T tolak 30.
Okey, yang ini ialah dv dt. Kalau kita mau cari isi padu, kita boleh buat pengamiran. Okey, sebab kalau mau V, kita macam mau pindahkan T ke sebelah kan. Jadi V sama dengan pengamiran 3T tolak 30. Jadi dt di sebelah sini. Okey, jadi kita kamilkan terhadap T. Okey, lepas tu dia bagi masanya setengah jam. Dan T adalah dalam minit. Jadi setengah jam ada 30 minit. Okey, jadi kita ganti T dengan 30. Dan kita dapat jawapannya 450.